Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tanpa membuang masa, sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Bolehlah klik produk tersebut. Mana satu yang sesuai, mana satu yang anda rasa nak order. Jangan kasih lama, tekan order macam biasa, macam dekat Shopee. Produk link ada di sini. Nah, saudara-saudara, baru-baru ini bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah membuat kenyataan PN ada jawapan. PN mempunyai penyelesaian kepada isu rakyat. Kalau ini benar, baik lantik semula Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri ke-11 ataupun daripada kepimpinan Perikatan Nasional. Sekali lagi jadi kerajaan dan juga menjadi Perdana Menteri. Kalau ini benar, kalau benar PN mempunyai penyelesaian kepada isu rakyat. Tapi lain yang jadi, disangkakan Muhyiddin akan menang, disangkakan Muhyiddin akan tumbangkan Anwar. Puat jawab Muhyiddin, cuma PM yang gagal. Selepas dakwaan, PN ada jawapan. Pengerusi PN Muhyiddin Yassin adalah Perdana Menteri ke-8 yang gagal, kata MKT UMNO Muhammad Puat Zarkashi. Mengulas kenyataan Muhyiddin yang mendakwa PN mempunyai penyelesaian kepada isu rakyat, Puat menegaskan bahawa semasa PN berkuasa, mereka mengendalikan pandemik COVID-19 secara separa masa. Kemuncak gagalnya Muhyiddin ialah wujud gerakan bendera putih di merata tempat. Apakah Muhyiddin ada masalah short memory, pemikiran singkat? Soalnya menerusi satu hantaran di FB. Gerakan bendera putih secara organik mendapat momentum ketika rakyat dilanda kesukaran keuangan yang gawat akibat perintah kawalan pergerakan di seluruh negara semasa penularan wabak COVID-19. Kempen mengibarkan bendera putih itu sebagai isyarat memohon bantuan jika seseorang itu bergelut untuk mencari sesuap nasi. PKP separa masak telah menggandakan jumlah kematian dari 2.800 kepada 5.768 dalam tempoh 38 hari total lockdown diumumkan. Indeks pengendalian COVID-19 yang dikeluarkan Bloomberg meletakkan negara di tempat ketiga paling corot antara 53 negara ekonomi utama. Muhyiddin berkata PN sedia menjadi kerajaan jika dipilih rakyat dalam PRU16 dan membetulkan keadaan. Dia optimis gabungan dianggotai Bersatu, PAS, Gerakan dan SAPP itu bakal menjadi pilihan utama pengundi pada PRU nanti dan mahu semua pihak dalam PN istiqamah dalam perjuangan. Dia turut mengkritik cara kerajaan mengendalikan subsidi yang menurutnya memberi tekanan berganda kepada rakyat. Pada 9 Mac lalu, Muhyiddin dilaporkan menggariskan 3 pelan tindakan bagi memastikan PN terus meraih lebih banyak sokongan untuk memenangi PRU akan datang. Puat berkata kebanggaan Muhyiddin terhadap moratorium pinjaman kerajaan PN dan pengeluaran KWSP semasa wabak itu juga ternyata meleset. Sedangkan itu idea bekas Perdana Menteri Najib Razak dan jadi syarat sokongan BN kepadanya. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen anda? Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan, saya ada share beberapa jenis produk. Bolehlah tengok mana satu produk yang sesuai dengan anda, yang ngam di hati, yang ngam di mata. Klik produk itu, order macam biasa, macam dekat Shopee. Saudara-saudara, berkaitan dengan antara cerita panas yang hampir menjadi buah mulut ramai orang, yaitu berkaitan dengan kes rasuah melibatkan nama Perdana Menteri ke-9 Ismail Sabri. Ini satu dapatan baru SPRM dan satu penangkapan ataupun tahanan baru, di mana berkaitan dengan kes Ismail Sabri, SPRM tahan pengurup wang bantu siasatan. Antara persoalannya adalah setelah perkara ini melibatkan serbuan di safe house, adakah semua
perkara ini sudah didedakan. Mungkinkah masih ada duit ratusan juta di luar sana yang entah kemana? Adakah mungkin sehingga berbilion? Ataupun mungkin ada lagi safe house di luar sana yang belum diumumkan ataupun belum dijumpai, belum ditemui oleh SPRM? Nah, itu menjadi pertanyaannya. Jadi berkaitan dengan ini, SPRM menahan seorang pengurup uang berhubung kes rasuah dan pengubahan uang haram membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi berkata suspek direman selama 2 hari bagi membantu siasatan, namun dilepaskan selepas mengadu sakit jantung. Beliau berkata suspek kemudian dirujuk kepada dokter dan disahkan mengalami masalah jantung tersumbat sebelum dilepaskan bagi menerima perawatan lanjut. Dalam pada itu, Azam berkata, proses merekam keterangan Ismail Sabri mungkin akan mengambil beberapa sesi lagi sebelum selesai. Ketika ditanya mengenai kemungkinan pendakwaan, beliau berkata masih ada beberapa individu lain yang perlu dipanggil untuk direkam keterangannya. Jadi adakah dengan ini Ismail Sabri hampir pasti didakwa dan paling teruk hampir pasti ditangkap sekiranya beliau dapat dibuktikan bersalah. Bekas Perdana Menteri ke-9 meninggalkan ibu pejabat SPRM di Putrajaya pada 4.35 petang selepas proses merakam keterangannya berlangsung lebih 6 jam. Sumber SPRM mengesahkan bahwa proses merakam keterangan Ismail Sabri akan disambung. Artikel berita bertarik 20 Mac. Dalam pada itu, Ismail Sabri disiasat berkaitan kes rasuah dan pengubahan uang haram, berhubung perbelanjaan serta perolehan dana untuk promosi dan publicity program Keluarga Malaysia sepanjang tempo perkhidmatannya dari Ogos 2021 hingga November 2022. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Oke, baik, sebelum kita teruskan kepada isu hari ini dan berita hari ini, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Bolehlah klik produk tersebut. Mana satu yang ngam di hati, mana satu yang ngam di mata. Jangan kasih lama, tekan klik produk itu. Order macam biasa, macam dekat Shopee. Oke, saudara-saudara yang saya hormati, antara tumpuan bukan saja kepada penjawat awam, tetapi kepada rakyat Malaysia khususnya berkaitan dengan bantuan Aidilfitri. Bantuan khas Aidilfitri yang pasti dinantikan ramai. Perlu ada pengesahan daripada Anwar Ibrahim dan daripada seluruh kepimpinan kerajaan, Menteri Kabinet berkaitan dengan bantuan khas Aidilfitri. Nah, ini ada satu kenyataan, satu berita terkini berkaitan bantuan khas Aidilfitri. Kita belum nak beraya lagi, kata Fahmi. Apa maksud Fahmi? Mesyuarat Jemaah Menteri pagi ini bertarik 19 Mac tidak membincangkan mengenai bantuan khas kewangan BKK Aidilfitri kepada penjawat awam, kata jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fadzil. Tapi sebelum ini kita sudah mendengar ada bantuan yang diberikan kepada 8.000 penjawat awam, dan Anwar Ibrahim pun ada membuat pengumuman berkaitan dengan bantuan ini. Tetapi bagi BKK pula, menurut jurucakap Kerajaan Perpaduan, mesyuarat Jemaah Menteri tidak membincangkan. Bagaimanapun berkata, masih ada masa sebelum kerajaan membuat sebarang keputusan berhubung perkara itu. Masih ada masa, tapi tak dibincangkan hari ini. Kita belum nak beraya lagi, katanya pada sidang media. Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam memohon kerajaan supaya menyalurkan bantuan itu kepada penjawat awam bagi meringankan beban mereka menyambut perayaan itu. Presidennya, Adnan Mat berkata, pihaknya berharap agar kerajaan meneruskan tradisi pemberian bantuan itu yang dilaksanakan sejak beberapa tahun lepas. Menurutnya, walaupun memahami bahawa penjawat awam baru saja menikmati kenaikan gaji, namun tradisi pemberian bantuan khas itu
menjelang Idul Fitri setiap kali adalah satu inisiatif yang amat dihargai dan dinanti-nantikan oleh mereka. Agak-agak kalau BKK diluluskan nanti berapa bantuan yang sesuai untuk diberikan kepada penjawat awam. Anda mempunyai cadangan? Sekiranya Anda mempunyai cadangan, silakan komen di bawah.